Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, amma ba'du. Terima kasih kepada semua penonton, kepada semua pendengar, kepada semua yang melihat, yang menonton kelas yang istiqamah setia di kelas mingguan kita menyalin Al-Quran. Walaupun saya tengok balik yang view, yang subscribe ramai, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqamah. Okey, untuk minggu ni macam biasa kita masih lagi di surah Yasin, surah ayat yang ke-22 pada minggu ni. Dan sebelum tu insya-Allah kita berkongsi, kita saling bermuhasabah diri, saya dan juga kepada penonton-penonton yang lain, terutamanya kepada warga kita, warga Yassir Restu, untuk kita saling mengingati, saling kenapa kita masih lagi meneruskan tazkirah walaupun kita PKP, kita tak boleh bersemuka, kita hanya duduk di rumah, tapi kita masih, sebab memang dalam Islam ni menyarankan kita ni saling ingat mengingati. Sebab manusia ni dia mudah lupa, dia mudah untuk tak ingat apa yang, walaupun kadang-kadang macam sekarang ni kelas kita pagi kan, hari Khamis, mungkin semalam hari Rabu kita dah tak ingat dah apa yang kita buat. Tu manusia, tu pentingnya kita. Okey, sebelum kita nak salin ayat yang ke-21 ni, sedikit hanya menyambung balik daripada yang minggu lepas bila kita sebut, bila saya share dekat Facebook, ramai juga yang bagi respon positif lah tentang apa yang kita bincang pada minggu lepas. Sebabnya selalu kita dengar apa yang kita nak buat, tapi bila kali ni, bila saya cuba sikit buat kelainan, apa yang kita kena tinggalkan. So saya dapat banyak positif. Dan untuk minggu ni saya nak sambung lagi sikit daripada minggu lepas. Minggu lepas kan kita bagi tahu apa yang kita kena tinggalkan. Kita kena tinggalkan, jangan banyak bagi alasan, kita kena tinggalkan hasad dengki apa semua. Cuma hari ni poin yang saya nak highlight ialah tentang ego. Ego ni ialah benda yang kita tak perasan kadang-kadang kita ada dekat dalam diri kita. Ego ni bukan hanya orang kaya je. Kadang-kadang kita tengok orang kaya, kita besar, ego. Tak, kadang-kadang silap-silap orang miskin pun sifat ego ni ada. Ada. Yalah, kita pernah dengar macam-macam kan. Bukan kata orang tua je. Macam hari tu kita musim raya kan. Kalau sebelum ni kita pergi beraya, kadang-kadang kita bagi duit raya, budak-budak tengok, alah, RM2. Budak pun dah ada sifat-sifat tu. Tu kadang-kadang bukannya, sebab kadang-kadang ego ni benda yang memang ada dalam diri kita. Kita tak boleh nak elak, cuma macam mana kita nak kawal dia. Tu sedikit hanya menyambung, sebabkan kita tengok banyak yang respon benda-benda tu, kita sikit menyambung. Okey, tentang ego ni ada sedikit saja yang ada 5 benda yang kita nak kena tahu. Tanda-tanda kita ada tak sifat ego tu. Tentang 5 benda. Okey. Satu, ego ni biasalah, lain daripada perkataan ego ni kalau dalam bahasa Arab, takabur. Takabur. Ada juga hadis yang bagi tahu sebenarnya takabur ni, dalam hadis riwayat Muslim ni dia dah bagi tahu takabur ni ialah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-kabru batrul haq wal azmu nas. Dia tak ada baris pula. Okey, takabur ni ialah orang yang menolak kebenaran walaupun benda tu tak benar, tapi dia tetap nak menegakkan. Itu antara contoh ego. Okey, macam mana kita nak tahu kita ni ada ego ke tak? Satu, yang pertama, kita tak boleh terima teguran. Ni biasalah. Mana-mana manusia pun, lebih-lebih orang Melayu ni memang tak boleh ditegur. Tu kalau kadang-kadang kita rasa kita buat tu betul, tapi itulah antara sifat-sifat
ego, sifat-sifat takabur ni kita tak boleh terima orang tegur. Dan sebab itulah kita meneruskan tazkirah online kita. Kita ada sesi dengan daurah mufid, kita sesi macam-macam kita buat ni ialah untuk kita saling mengingati. Kadang-kadang orang kita tak boleh tegur direct, tapi bila kita tegur secara macam ni mungkin orang boleh terima. Dan juga kita saling bermuhasabah supaya kita rasa macam Mungkin manusia ni bila kita tegur direct waktu tu dia tak boleh terima, tapi lepas pada tu dia fikir balik, betul juga apa yang orang cakap. Tu yang pertama. Dan yang kedua macam mana kita nak tahu ni macam mana kita nak tahu ego ni ada dalam diri kita ni? Kita suka menunding jari dekat orang. Orang je salah, kita semua betul. Contohlah sekarang ni kan, kita duduk share ataupun duduk post daripada nasihat-nasihat orang. Tujuan kita share dekat orang tu, kita nak bagi tahu yang orang lain supaya benda tu, tapi sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan yang kita pun terlibat dalam kita menyalahkan orang lain. Selalu salah orang lain. Bila ada isu je salah orang lain. Contohlah kita di musim PKP ni, kita work from home, kita apa semua macam-macam lah, salahkan kerajaan lah, salahkan orang tak ikut SOP, salahkan orang rumah. Kadang-kadang kita tengok balik dari satu sudut, dari satu pandangan lain, banyak hikmah-hikmah yang kita boleh ambil iktibar ataupun kita boleh ambil pengajaran daripada PKP ni. Paling penting macam yang utama sekali kita tengok balik, bila PKP ni lah kita boleh bersilaturahim, kita duduk dengan keluarga. Kadang-kadang walaupun kita dah kahwin, dah berpuluh tahun kita kahwin, walaupun kita ada duduk, tapi sebenarnya bila kita duduk waktu PKP ni, kita duduk daripada pagi sampai ke malam dengan keluarga, baru kita tahu, rupanya macam ni, rupanya isteri kita jaga anak kita macam ni, rupanya kita tak tahu. Sebab sebelum ni kita datang bertugas, kita tak tahu macam mana keadaan anak kita. Kalau kita tanya, kita telefon mesti okey je kan, tapi kita tak tahu macam mana nak uruskan anak-anak kita belajar dari rumah, PDPR ni kan, macam mana nak ajar anak. Macam saya sendiri pun kadang-kadang nak ajar anak mengaji, rupanya kita duk ajar orang, kita duk buat kelas salin Quran ni, kita nak ajar anak sendiri, ya Allah hai. Macam itulah kita nak kita alami dia. Tu mungkin antara hikmah PKP supaya kita lebih merapatkan lagi silaturahim. So jangan tunding jari kat orang. Tu juga salah satu kita nak tahu kita ego tak. Okey, yang ketiga ni macam mana kita nak tahu kita ada ke tak ego ni, ialah kita, contohnya macam mana kita cakap, kita dia macam yang kedua juga tadi, tapi contoh macam ni lah, kau jangan buat benda tu, tak elok. Tapi benda tu sebenarnya kita yang buat benda tak elok tu. Macam mana dia punya ayat dia? Kalau kita buat salah tapi kita tegur orang lain jangan buat salah, macam tu lah. Macam tadi kita terus apa benda kita salahkan orang lain, tapi yang ni kita nak bagi tahu orang tu. Contoh kalau kita sembahyang jemaah, San PKP ni kan, alhamdulillah kita dapat berjemaah bersama keluarga 5 waktu. Kadang-kadang kita jadi imam, kita boleh baca sebelum ni, kita jadi imam, kadang-kadang kita baca ayat yang sama, isteri kita tak perasan, tapi bila hari-hari jadi imam ni, abang ni tak ada surah lain ke, surah kuliah kulullah, tak ada lain. Itu kita tapi kadang-kadang suami ni biasalah ego kan dalam hadis beritahu kalau solat maghrib ni surah ni yang paling sesuai, solat isyak surah ni kan, tapi asyik surah yang sama je, tukarlah sikit kan. Kalau lagi bagus, macam ni cerita kawan saya, dia jadi imam lagi best. Banyak surah pertama dia baca surah Yasin, surah kedua surah Sejadah, bukan surah Sejadah, surah apa, dia hanya baca depan je, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Lepas tu dia berhenti lama, terus rokok. Lepas tu rakaat yang kedua dia baca Alif Lam Mim Ra kot. Isi dia kagum masya-Allah, baca surah Yasin dengan surah Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra surah apa tau? Nanti tengok dia. Alif Lam Mim Ra. Lepas tu terus rokok. Lepas tu bila habis, tu je baca. Tak apa, yang penting sah sembahyang. Itulah lelaki kan, suami tak pernah menidakkan kelemahan tu. Itu salah satu sifat ego. Macam tu. Okey. Macam antara benda-benda yang kita boleh
boleh ambil pengajaran bila kita solat berjemaah ramai, kadang-kadang kita terbuat salah. Macam saya sendiri pun 2 hari lepas jadi imam solat isyak, saya tak perasan, saya hanya solat 3 rakaat saja. Jadi isteri saya nak tegur tu, dia tak tahu macam mana nak tegur. Sebab perempuan kalau batal, kalau kita keluarkan suara batal. Jadi apa yang dia buat, dia biar je habiskan solat, dah baca doa, baru dia cakap, tadi kita sembahyang 3 rakaat. Iya ke? Dah satu kena sembahyang lain semua. So benda-benda yang kita kena baca. Kalau macam mana nak tegur imam buat salah, macam mana nak tegur kalau kata kalau tengah-tengah sembahyang anak nangis kuat, macam mana boleh mufarakah ke tidak. Tu benda-benda yang bila kita benda tu berlaku dekat diri kita kena study balik. Pengalaman juga sembahyang jemaah semalam, bila sembahyang jemaah ramai, anak saya dia main tudung telekung sembahyang, lepas tu dia tak boleh nak buka, dia lemas nangis. Macam mana kita boleh teruskan solat ke, ataupun kita nak kena mufarakah? Benda-benda macam tu. Mungkin kalau penonton-penonton ni mungkin boleh komen nanti dekat kita punya live kan, dekat kita punya ni nanti, kita tengok, mungkin kita boleh tanya pendapat-pendapat ustaz-ustaz kita kat sini, macam mana kalau sekiranya benda-benda tu berlaku. Okey, so yang seterusnya, yang keempat ni suka merendahkan orang lain. Itu yang benda-benda yang suka kita tak perasan, yang benda tu sebenarnya ada ego dalam diri kita. Apalah orang ni, yang sebenarnya kita sendiri pun kita tak tahu kita kat mana. Itu pentingnya kita sentiasa bermuhasabah, bermuzakarah. Dan yang terakhir, yang kelima, biasalah kalau kita manusia ni juga cepat melenting. Sikit-sikit melenting, sikit-sikit. Itu antara sifat-sifat ego lah. Tak apa benda yang sampai yang bukan kita pun, yang bukan part kita, terus melenting yang lain. Okey, itu saja, dan insya-Allah kita akan sambung. Kita tengok surah yang seterusnya. Pada minggu ni kita akan tengok surah Yasin ayat yang ke-22. Okey, ayat yang ke-22 ni masih lagi di dalam tajuk, macam saya bagi tahu sebelum ni, surah yang muka surat yang kita baca ni kita boleh jadikan juga kalau kita sembahyang dekat rumah, kita nak jadi imam, kita boleh jadikan satu muka surat 441 ni boleh jadikan satu ayat, satu muka surat ni untuk kita baca, sebab dia satu tajuk. Ayat daripada 13 surah Yasin ayat ke-13 ni sampai ayat 27 ni satu tajuk. Cantik kalau kita jadi imam, kita baca mengikut tajuk. Kan baru ni ada diviralkan bacaan tarawih Habib Omar yang baca dikatakan baca tak betul. Sebenarnya dia bercerita. Kan orang yang bercerita takkan nak baca dalam bentuk lagu. Tu benda-benda tu yang kita kena, tak boleh kita tengok je terus orang ni tak betul tu. Sebab contohnya kalau kita nak jadi imam dengan keluarga, kita boleh baca macam tu, mengikut cerita. Sebab tambah orang Arab, bila baca dalam bahasa Arab lagilah dia faham maksud cerita tu. Sebab tu kalau kita dengar imam-imam ada yang baca tiba-tiba dia menangis sebab dia faham dan dia menghayati maksud tu. Kita kalau orang Melayu ni dengar imam nangis, kita nangis. Sebab apa? Sebab imam nangis. Tu je. Kita tak tahu maksud dia. Tapi kalau kita baca ikut maksud, insya-Allah kita boleh menghayati dia dan kita boleh ambil banyak pengajaran setiap ayat, setiap huruf. Dan kenapa kita menggalakkan menyalin? Inilah dia, kita boleh ambil banyak pengajaran setiap apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-22 boleh sediakan pen, boleh sediakan kertas, kita akan tulis sama-sama. Ayat yang ke-22 berbunyi, wa ma liyala a'budul lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Pendek saja ayat dia. Maksud dia, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku kepadanya, dan kurungan aku dan kamu semuanya dikembalikan. Okey. Ayat ni ialah masih lagi dialog antara Rasul yang diutuskan dengan penduduk. Dengan penduduk. So bila dah banyak, kalau kita tengok balik daripada ayat ke-13 tu ada dialog dia. Ni masih lagi dialog yang Rasul tu sampaikan kepada penduduk. Kenapa kita tak dia lebih kurang macam inilah ayat yang ke-22 ni. Kenapa kita tak nak sembah Tuhan yang menciptakan kita, dan juga nanti kita akan balik kepada Tuhan kita. Kita akan balik semula kepada Tuhan kita. Tu maksud dia, wa ma liyala a'budul lazi fatarani wa ilaihi turja'un ni, maksud dia itulah. Maksudnya kita kena sembahlah Tuhan kita, sebab kita akan balik semula pada Tuhan kita ni. Sebab tu orang cakap, sebab tu kalau kita ni, kalau orang meninggal baca
surah Yasin. Sebab banyak surah-surah Yasin ni kita akan bagi tahu, kita akan balik kepada pencipta kita. Okey. So kita tengok dia punya huruf-huruf dia pula, kita kenal huruf-huruf dia, tanda-tanda dia di dalam ayat yang ke-22 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wama liyala, wama dia ada huruf waw. Ni bentuk huruf waw dia. Okey. Kepala waw. Ada yang bertanya kan, yang komen dekat Facebook kita, macam mana nak tulis ni, nak bagi dapat buat nipis tebal ni. Betul, dalam khat, dalam huruf-huruf Arab ni, nipis tebal ni lah dalam bentuk huruf tu. Okey, kalau tengok dalam ni, nanti kan bila saya tulis nanti kan, bila kamera zoom tu boleh tengok. Kalau perasan, macam mana saya dapat tulis huruf nipis tebal ni adalah saya memusingkan pen ni. Maknanya bila kita tulis tu, pen kita ni kena bergerak macam ni. So bila nipis dia akan tegak, bila tebal dia akan serong. Itu yang membentukkan huruf tu nipis tebal. Kalau boleh zoom nanti mungkin boleh buat dia punya slow motion dia sikit, boleh nampak saya akan pusingkan pen ni untuk dapatkan nipis tebal. Okey, huruf seterusnya mim. Ni mim, bahagian atas ni nipis, nampak saya pusingkan pen. Dia akan jadi nipis. Lepas tu huruf alif. Okey, waw baris atas, fathah. Mim baris fathah juga baris atas, dan alif tak ada baris, dibaca panjang 2 harakat. Lia lam. Lam dia ada kepala dekat atas. Beza alif dengan lam, alif ada kepala, lam tak ada. Alif tak ada kepala, lam ada kepala. Itu beza dia. Sebab huruf-huruf yang dicipta ni ada dia punya sebab-sebab dia, bukan hanya main-main letak je. Okey, ya diletakkan di bawah. Okey, kalau perasan Rasam Osmani yang kita baca ni, yang di Malaysia ni, ikut Malik Fahad ni, huruf ya di akhir tak diletakkan baris. Nanti ada orang tanya pula, kenapa ya, kita belajar huruf ya ada baris bawah, tapi dalam Quran tak ada baris. Memang dalam Al-Quran Rasam Osmani, ya tak diletakkan ya di akhir tak diletakkan baris. Ya di awal dan di tengah sahaja yang ada baris pula. Di awal dan di tengah saja hanya ada titik bawah. Tapi ya di akhir tak ada titik. Cari dah dalam Quran ni, kalau kita baca daripada muka surat 1 sampai muka surat 604 ni, ya di akhir memang tak diletakkan titik titik bawah, titik dia. Okey. Tapi baris ada. Contohnya ni lam baris bawah dan ya baris atas. Baris ada, titik tak ada. La a'budu. Okey, lam alif pusing dan diletakkan alif. Dalam huruf hijaiyah ada juga yang tak masukkan lam alif ni termasuk dalam huruf hijaiyah, dan ada juga yang masukkan dalam huruf hijaiyah. Sebab dia lam bergabung dengan alif, cuma termasuk dalam huruf hijaiyah sebab bentuk dia. Bentuk lam alif ni dia bentuk khas. Dia tak sama macam kaf alif, dia kaf dia sambung alif. Lam alif ni memang ini bentuk dia. Okey. La, lam, dan juga ada tanda mat yang dibaca 4 ke 5 harakat. Dalam Al-Quran Mufid yang kita baca ni, dia diletakkan warna merah supaya bermaksud mat dia dibaca 4 ataupun 5 harakat. Alif, a'budu, alif. Ain, okey, kalau kamera boleh zoom dan slowkan, tengokkan kepala ain. Huruf ain antara huruf yang susah nak ditulis. Ni cara buat kepala dia. Kita tolakkan pen, lukiskan di atas, di hujung kepala ni. Dia akan jadi tajam macam tu. Dan buatkan leher ain, dan sambungkan ain terus. Sebab kepala ain ni kalau tak dilukis tak akan jadi bentuk dia. Dia mesti dilukiskan bentuk tajam. Okey, a'budu, ba dan dal. Alif ada hamzah kotak, ada baris atas, a'budu. Ain baris mati, ba baris depan, baris dhammah,
Dal baris depan juga, baris dhammah. Okey. A'budul lazi, al-lazi alif, lam, zal, al-lazi zal, bukan zai. Bunyi dia lebih nipis daripada bunyi zai. Dan huruf ya. Ya ni tak ada titik. Kalau lain pada rasam Osmani dia ada titik, rasam Imla'i dia ada titik. Rasam Osmani tak diletakkan titik. Okey. Hamzah wasal. Ada syaddah allazi, zal baris bawah. Dan ya tak ada baris, dibaca panjang 2 harakat. Okey. Kataan seterusnya fatarani. Fa, to. Ni cara sambung to. Letakkan di atas dan teruskan badan huruf to. Ro, okey, nun dan ya. Banyak huruf ya ayat ni. Okey, fa baris atas, to masih baris atas, ro pun baris atas, nun baris bawah dan ya tak ada baris, dibaca panjang 2 harakat. Okey, terus wa ilaihi. Waw, alif, lam, ya dan ha. Ha tebal. Ha. Waw baris atas, baris fathah. Alif baris bawah, wa ilaihi. Ada hamzah dan baris kasrah. Lam baris atas, ya baris mati dan ha baris bawah. Okey, perkataan terakhir turja'un, kamu dikembalikan, turja'un. Sebab tu kalau meninggal inna lillahi wa inna ilaihi turja'un. Ilahi raji'un. Turja'un ni kamu dikembalikan. Ta, ro, jim. Ni bentuk huruf jim. Kena lengkungkan sikit baru cantik. Sambung di bahagian bawah dia. Terus buatkan huruf ain. Ini huruf ain di tengah. Huruf ain huruf ain ni dia berubah hampir 100%. Kalau ain di depan macam ni, ain di tengah macam ni. Uniknya huruf Arab ni, bila bersambung je bentuk dia berubah. Okey. Waw, dan nun. Okey. Turja'un, ta baris depan, baris dhammah. Ro baris mati. Jim baris atas, baris fathah. Ain baris depan, baris dhammah. Waw tak ada baris, dibaca panjang. Dan nun baris atas. Okey. Alhamdulillah selesai. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Boleh mencuba. Siapa yang nak minta kita semak pun boleh letak dekat ruang komen nanti. InsyaAllah kita akan bantu untuk betulkan, untuk cantikkan tulisan semua. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang agak panjang sikit, iaitu ayat 23. Ayat 23 ni agak panjang sikit. Kita akan tulis perlahan, insyaAllah kita dapat semua ikut. Dan saya mohon juga supaya kita dapat istiqamah, boleh menulis, dan mana tahu siap je satu teks surah Yasin ni, kita boleh framekan ke, boleh pamerkan ataupun boleh dibukukan. Mungkin boleh kita bukukan nanti, mana tahu nak cetak sendiri ke surah Yasin kan. Itu tujuan kita pilih surah Yasin. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.